Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi 30 minit saya dah berikan untuk awak semua cuba jawab soalan pemata gemilang fizik bagi ini sesi yang pertama. Jadi kali ini saya akan bincangkan soalan dan juga permarkahan bagi soalan-soalan inilah. Jadi pelajar semua boleh tanda dan juga tandakan dan tuliskan sekali markah yang berapa yang awak dapat. Bila awak dah buat, awak kena tulis markah berapa yang awak dah dapat. Okey, sekejap saya nak cari soalan saya kejap. Saya sendiri hilang soalan. Tak apalah, saya dah letak pun soalan dalam 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 apa saya punya OneNote ni. Baik, kita tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama dia kata define electric field strength dan juga electric potential. So soalan definition ni biasanya keluar dalam UPS yang akan dilakukan pada week 8 nanti. Ini awak kena hafal lah. Okay. Electric field strength is defined as electric force per unit test charge. Okay, mana-mana kalau awak nampak dalam ayat awak ada force per unit charge, itu boleh kita bagi satu markah. Dan yang kedua, definition bagi electric potential pula. Electric potential is defined as work done per unit test charge to bring a test charge from infinity to a point in an electric field. Definition bagi electric potential dapat lagi satu markah. Jadi betul total markah untuk soalan 1A adalah 2 markah. Baik, seterusnya kita tengok soalan 1B. Kita tengok soalan terlebih dahulu. 3 charges of magnitude positive 0.3 microcoulomb and positive 0.6 microcoulomb and positive 0.3 microcoulomb are placed on each corner of a left angle triangle with sides 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively as shown in figure 1. Okey, dia dah bagi gambar aja. So soalan dia kata calculate the magnitude and direction. Ini kalau dalam exam dia akan boldkan perkataan N ni. Pasal di sini ada dua benda yang kita nak kena cari. Magnitude dan juga direction. Apa? Electric field at charge 0.6. Positive 0.6 microcoulomb. Okay. Pertama sekali. Kalaulah tak ada pun charge 0.6 microcoulomb pada triangle itu, kita tetap boleh cari electric field. Okey, kerana electric field ini biasanya kita cari pada satu titik. Dan dalam soalan ini, dia nak kita cari electric field, magnitude and direction of the non-electric field pada titik yang mana positif 0.6 microcoulomb charge itu berada. Okey, jadi saya seperti biasa, saya akan lukis terlebih dahulu gambar aja. Saya akan labelkan charge saya. Q1, Q2 dan Q3. Jarak di sini saya boleh labelkan 8 cm ataupun R1 8 cm dan yang ini sebagai R2 6 cm. Okay, so kita dah tahu Q1 is equals to Q2 is equals to 0.3 microcoulomb. Q3 is equals to positive 0.6 microcoulomb. Ini kesemuanya positive charge.
Jadi macam mana kita nak lukis, nak kira electric field strength ni? Pertama sekali saya nak lukiskan terlebih dahulu electric field pada titik charge 3 berada. Pada titik ini, titik merah itu, ada dua charge yang menghasilkan electric field pada titik itu. Iaitu charge 1 dan juga charge 2. Charge 1 positif, therefore kita tahu arah electric field kita lukiskan keluar daripada charge 1, itu electric field oleh charge 1. Dan Q2 juga positif, maka arah electric field bagi charge 2 juga keluar daripada charge 2. Dan kalau kita lihat daripada gambar rajah ni, kita dapati bahawa charge 1 dan charge 2 ini perpendicular to each other. Therefore, kita boleh terus cari electric field, net electric field pada point itu dengan menggunakan Pythagoras theorem. Terus, itulah E net. Arah dia kita cari dengan cari angle theta. Baik, jadi terlebih dahulu kita cari dulu apa dia nilai E1 dan apa dia nilai E2. Kita gunakan rumus electric field strength. E is equals to, kita mulakan dengan E1 terlebih dahulu. E1 is equals to K Q1 over R1 square. Ingat, dia tak ada dua charge lah. Dalam electric field kita cari hanya satu charge saja yang kita gantikan. Dan electric field ini adalah vector quantity. Jadi apabila kita substitute, kita cuma substitute magnitude of charge sahaja. Kita tidak substitute sign of charge. Baik, K adalah constant. 9 times 10 to the power of 9 times Q1 is 0.3 times 10 to the power of negative 6 over R1 kita sama dengan 8 cm. Kita tukar dalam unit SI ya. 8 times 10 to the power of negative 2 meter square. Dan kita akan dapat nilai E1 sama dengan 421.875 times 10 to the power of 3, unitnya Newton per coulomb. Jadi itu baru kita cari E1. Baru kita cari E1. Seterusnya kita nak cari E2. E2 kita kira dengan menggunakan rumus E2 is equals to KQ2 over R2 square. Kita substitutekan value. 9 darab 10 kuasa 9. Darab Q2 sama dengan 0.3 juga. 0.3 times 10 to the power of negative 6 divided by 6 times 10 to the power of negative 2 meter square. Dan kita akan dapat E2 is equals to 750 times 10 to the power of 3. Ataupun boleh juga tulis 7.5 times 10 to the power of 5 Newton per coulomb. Okay, so itu baru kita dapat E1 dan juga E2. Untuk cari E net, sebagaimana yang saya sebut tadi, kita kena gunakan Pythagoras theorem. E total ataupun E net is equals to square root of E1 square plus E2 square. Ini kerana vector E1 dan E2 is perpendicular to each other. Therefore, kita gantikan nilai yang kita dah kira sebentar tadi. E1 is equals to 421.875 times 10 to the power of 3 square plus 750 or 7.5 times 10 to the power of 3. 7.5 times 10 to the power of 5 pun boleh juga. Square jangan lupa. Okay. Dan kita akan dapat the net electric field is equals to 8.605
times 10 to the power of 5 Newton per coulomb. Jadi itu jawapan bagi magnitude of electric field. Bagaimana untuk kita cari direction? Kalau kita tengok balik gambar rajah ini, kalau kita nak cari direction, kita nak cari angle theta. Angle theta tu boleh kita cari dengan menggunakan tangent, trigonometric function lah. Tangent theta sama dengan opposite over hypotenuse. Dalam kes ini, opposite vektor yang opposite dengan angle theta adalah E2 dan saya sebut hypotenuse tadi, saya tersilap. Opposite over adjacent. Okay. Dan vektor yang adjacent dengan angle theta adalah vektor E1. Therefore, kita boleh kira angle theta. Kita boleh kira angle theta dengan menggunakan inverse tangent E2 over E1. Okay, so inverse tangent 750 times 10 to the power of 3 over 421.875 times 10 to the power of 3. Dan kita akan dapat angle theta bersamaan dengan 60.64 degree. Okey. Belum habis lagi. Okay, bila kita nak nyatakan arah, kita mesti tengok dan kita kena describe arah tu, angle theta tu berada di mana. Dalam gambar rajah ini, angle theta itu berada di bawah positive x-axis. Okay, so 60.64 degree below positive x-axis. Okay, itulah markah bagi, itulah jawapan bagi direction. Okay, bagaimana dengan pemarkahan untuk soalan ini? Okay, berapa markah yang diberikan untuk soalan ini? Mari kita tengok markah yang diberikan. Yang pertama sekali, apabila pelajar menggantikan nilai untuk mencari nilai E1, akan dapat gantian 1 markah. Dapat nilai 421.875 dan 10 to the power of 3, dapat jawapan 1 markah. Sebab dia bukan jawapan akhir, so tak ada unit. Markah unit tak diwajibkan, tapi kita kena letak unit juga. Okay. Gantian lagi 1 markah. Jawapan lagi 1 markah untuk pengiraan E2. Seterusnya apabila pelajar mengira total electric field, gantian jawapan dan unit 1 markah. Dan juga arah 60.64 degree below positive x-axis. Itu juga gantian jawapan dan unit, dan lengkap ayat begitu, baru dapat 1 markah. Jadi kalau kita tengok markah dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 markah untuk soalan B1. Okay, untuk soalan B1 6 markah. Okey. Kita tengok pula soalan B2. Soalan B2 kata, what is the force? So kadang-kadang bila soalan ni, kadang-kadang dia tak cakap what is the magnitude and direction. Soalan cuma cakap what is the force saja. Kalau soalan cakap general, what is the force, kita kena bagi direction sekali. Yang ini pula dia letak pula dalam kurungan magnitude dan direction. Kalau soalan kata what is the magnitude of force, ialah magnitude of force tak payah ada direction. Dalam kes ini kita kena bagi direction. Kalau kita tengok total markah untuk soalan B adalah 8 markah. Tadi dah 6 markah saja untuk B1. Jadi soalan 2 ini
sebenarnya 2 markah sahaja. Kita tak perlu lagi nak kira force secara berasingan. Force by charge 1, force by charge 2, and then kita gunakan Pythagoras theorem untuk cari net force. Sebaliknya kita gunakan apa yang kita dah dapat sebelum ini. Yang kita dah dapat sebelum ini dalam soalan B1 adalah net electric field pada charge 0.6 microcoulomb ataupun E3 lah saya nak label dengan kat sini. Tadi kita dah kira nilainya bersamaan dengan 8.605 times 10 to the power of 5 Newton per coulomb. Okay, itu benda yang pertama kita dah tahu. Charge pun kita tahu. Okay, charge pada titik tu lah. Yang ini charge 3 diberi positif 0.6 microcoulomb. Jadi di sini kita nak cari net force on charge Q3. Kita terus boleh gunakan definition electric field. Electric field is defined as electric force on the test charge per unit test charge. Okey, cukup sekadar awak tulis E sama dengan F over Q. Tapi saya tulis nombor kat sini, saya nak bagi tahu bahawa E itu adalah net electric field pada charge 3, force itu adalah net force pada charge 3 dan Q itu adalah charge 3. Sebab tu saya letak Q3 dan saya letakkan nombornya di situ. Jadi kita substitutekan nilai yang kita ada, 8.605 times 10 to the power of 5 is equals to F3, nilai yang kita nak cari, divided by the charge 3 is 0.6 times 10 to the power of negative 6 micro negative 6 tu micro. Okay, micro apa? Charge microcoulomb. Okay, dan kita akan dapat nilai F3 ataupun net force pada charge 3 is equals to 0.5163 Newton. Bagaimana pula dengan arah? Ya, arah electric force sama saja dengan arah electric field. So direction dia sama ada awak nyatakan terus nilai 60.64 degree below positive or x-axis boleh, ataupun awak tulis saja same direction as electric field. Tuliskan nilai 60.64 pun boleh juga. Okey, jadi markah kat sini cuma ada 2 saja. Okey, yang pertama markah dia ganti jawapan unit. Bila kita gantikan dalam F sama dengan Q over E sama dengan F over Q ini, itu jawapan unit, satu markah. Dan bila kita nyatakan directionnya sama saja dengan direction electric field, itu akan dapat satu markah. Jadi total markah untuk soalan 1 B2 adalah 8 markah. Para pelajar semua boleh kira dan tuliskan total markah yang para pelajar dapat untuk soalan 1. Soalan 1 total markah 10 markah lah. Kalau kita ambil kira soalan 1A tadi. Soalan? Seterusnya kita bincangkan soalan nombor 2. Soalan nombor 2A ada 3 markah. 2A1 dia minta define dielectric constant. Ini saya copy directly daripada nota.
Sorry. Ini saya copy directly daripada nota. Dielectric constant is defined as the ratio of permittivity of dielectric material to the permittivity of free space. Ataupun dalam bentuk equation, kita boleh tulis definition ini sebagai dielectric constant is equals to permittivity of dielectric material over permittivity of free space. Dielectric constant ini juga kita panggil juga simbol dia epsilon R, kita panggil juga dengan relative permittivity. Okey, awak boleh define benda itu, kita akan dapat 1 markah. Jawapan 1 markah. Kalau awak cakap permittivity of dielectric material divided by permittivity of free space, mana-mana yang membawa maksud epsilon over epsilon naught juga dapat 1 markah. Tidak ada masalah. Seterusnya untuk soalan 2, kita tengok soalan A2A2. A parallel plate capacitor has plates of area 6 meter square separated by a piece of paper. The dielectric constant and thickness of the paper are, so ini dielectric constant 3.7 dan thicknessnya 1 mm respectively. So ada 3 information yang diberi kat situ. Area 6 meter square, dielectric constant 3.7 dan thickness. Thickness of the paper, paper itu berada di antara 2 plate capacitor. Jadi thickness itu juga merujuk kepada the separation between the plates 1/10 kuasa -3 meter. Okay, so soalannya sekarang ni kita nak cari calculate the capacitance of the capacitor. So kalau tadi 1 markah, yang ini 2 markah sahajalah. Okay, yang mana capacitance sebagai kapasitor yang ada dielectric, equation dia sama dengan epsilon R times epsilon naught A over D. Apa relation dia? Ini sama dengan C sama dengan epsilon R times C naught. C naught tu epsilon naught A over D. Jadi kita masukkan saja semua value yang kita dah ada. Epsilon R sama dengan 3.7. Epsilon naught itu adalah permittivity of free space yang ada diberi dalam exam nanti, sama dengan 8.85 times 10 to the power of -12 times area 6 meter square divided by sebentar ya, saya ada benda yang saya nak confirmkan. Divided by 1 times 10 to the power of -3. Baik, awak akan dapat nilai capacitance bersamaan dengan 1.965. Saya kira saya dapat 1.965 times 10 to the power of -7 farad. Jadi itu soalan A2. Pemarkahannya adalah awak gantikan semua information yang ada dalam equation 1 markah dan berikan jawapan dan unit yang betul farad 1 markah. So total markah untuk soalan 2A adalah 3 markah. Jadi itu tak sukar sangat. Itu tak sukar sangat. Baik, mari kita tengok soalan ni. Soalan ni pun senang je sebenarnya. Kita tengok. Figure 2 shows an arrangement of 3 capacitors. So soalan yang pertama, calculate the effective capacitance. Kalau kita tengok kat sini, kita nak kena apply kita punya knowledge berkaitan dengan capacitors in series and parallel. Saya terus tengok daripada gambar yang soalan berikan. C1 dan C2 are series.
C1 and C2 are series. Jadi bila dia series, kita boleh kira 1 over C12, kita selesaikan tu dulu, is equal to 1 over C1 plus 1 over C2. Sebab apa dia? Series. Apa syarat series? Syarat series kalau kita tengok, saya lukiskan junction tu, tidak ada junction di antara dua kapasitor itu. Okay, tak ada junction di antara C1 dan juga C2. Okay, jadi saya penggantikan. C12 is equals to 1 over C1 sama dengan 3 micro, 3 micro plus 1 over 6 microfarad. Jangan lupa ada to the power of -1. Saya suka pindahkan terus 1 over itu ke kanan sebab kadang-kadang pelajar terlupa nak tekan inverse answer. Okay, so kita akan dapat C12 is equals to 2 times 10 to the power of -6 farad. Okay, itu belah habis lagi. So kita reduce circuit kita tadi. Okay, so bila kita reduce circuit kita tadi, yang C1 dan C2 kita dah gabungkan. So dia ada C12. And then ini C3, iaitu bateri lah V. Okay, jadi kalau kita tengok dalam gambar rajak ini, C3 dan C12 adalah paralel. Okay, sebab apa saya kata dia paralel? Kerana dia berkongsi dua nodes yang sama. So C12 and C3 are parallel. Therefore, kita kira equivalent ataupun effective capacitance is equals to C12 plus C3. So that is equals to 2 times 10 to the power of -6 plus 4 times 10 to the power of -6 farad. Jadi kita akan dapat effective capacitance is equals to 6 times 10 to the power of -6 farad. Selesai sudah. Jadi ini 3 kapasitor saja. 3 kapasitor saja, senanglah. Okey. Permarkahannya juga simple saja, tak ada apa sangat pun yang sukar kat sini. Equation pun dah dibagi dalam soalan kalau dalam exam kan. Jadi markahnya hanyalah yang pertama sekali awak ganti untuk kira C12 dan yang kedua awak buat gantian jawapan dan unit yang betul untuk kira effective capacitance. Baik, selesai sudah soalan effective capacitance dan cuma 2 markah saja. Ini 2 markah saja B1 sebab senang. Okay. Jadi kita tengok B2. Okay, soalan B2 dia kata calculate the potential difference and energy stored in capacitor C2. Ada NN ni. Ini yang saya risau kalau keluar dalam exam ada NN ni. Saya nasihatkan kepada pelajar semua take note betul-betul yang ada N ni. Sebab takut tertinggal, tak perasan ada 2 information yang kita nak kena cari. Potential difference dan juga energy stored pada C2. Usually soalan ni susah sikit. Tapi kalau kita tengok balik betul-betul pada gambar rajah, dia dah bagi kita information berkaitan dengan charge. Charge yang mengalir pada C1 dan juga C2. Dia cakap macam tu. Walaupun mungkin gambar rajah tu taklah tepat sangat. Sepatutnya charge tu pada individual kapasitor. Tapi dia tunjuk macam tu. Kita fahamlah bahawa itu charge yang mengalir pada C1 dan C2. Jadi info yang ada dalam soalan nombor 2 ini adalah Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q12 sama dengan 2 times 10 to the power of -6 kolom. Yalah, lagipun dia series lah. Bila charge yang series maka dia sama saja. Kita nak cari
voltage, potential difference. Kita nak cari potential difference. Potential difference ni voltage lah, V2. Dan juga energy stored pada charge 2. Kita boleh terus apply equation. Apa nama kita panggil equation ni? Definition of capacitance. C2 is equals to Q2 over V2. So C2 sama dengan, saya kena tengok balik gambar aja, saya dah lupa, 6 microfarad. So 6 microfarad is equals to charge. Q2 is 2 times 10 to the power of negative 6 divided by V2. Kita akan dapat nilai V2 sama dengan 0.333. Banyaklah 3 dia, saya ambil 4 saja. Titik perpuluhan. So 0.333 volt. Okay, so itu V2. Untuk cari energy stored, kita boleh pakai mana-mana rumus sajalah yang bersesuaian. Sama ada U is equals to half CV square. Ini U2 lah. U2 C2 V2 square. Ataupun kita boleh juga guna rumus U is equals to half QV. Ataupun boleh juga rumus U is equals to half Q square over C. Tapi sebab ini berkaitan dengan charge 2, semua tu mestilah charge 2. Okey, saya nak gunakan satu rumus U is equals to half CV square. So half times capacitance 6 times 10 to the power of negative 6 times 0.3333. Sebab tu saya ambil 4 titik perpuluhan ya. Sebab kita nak gunakan nilai itu. Saya tak nak ada round off error. Square, 0.3333 square. Dan kita akan dapat nilai energy stored pada kapasitor 2 is equals to 3.33 times 10 to the power of negative 7 joule. Okay, unit bagi energi adalah joule. Okay, mana markah kita? Pengiraan ini pun senang saja, tak susah sangat. Okay, markah kita pun tak banyak untuk yang ini. Okay, untuk soalan B ini, kita kira masukkan dalam C sama dengan Q over B ni, kita akan ganti yang betul, jawapan yang betul, unit yang betul, baru dapat satu markah. Okay, untuk pengiraan, energi pun sama juga. Equation memang soalan dah bagi dalam exam kan. So ganti, kena ada, ganti jawapan yang betul, unit yang betul, 3 benda tu betul, baru dapat satu markah. Okay. So total markah untuk B2 ini cuma 2 markah sahaja. So tadi 2 markah, ini pun 2 markah. So bakinya lagi 3 markah lah sebab 7 markah kan. Pada soalan 3. Mari kita lihat soalan 3. Dia kata potential difference across capacitor C3. Potential difference across capacitor C3. Okay, kalau kita lihat balik gambar rajah yang ini yang kita dah reduce. Pertama sekali soalan ni dia tak bagi pun voltage bateri. Dia tak bagi voltage bateri. Kalau ada voltage bateri, kita tahulah bahawa V3 sama saja dengan voltage bateri. Okey, tetapi daripada gambar rajah ini, kita dapati bahawa voltage pada kapasitor 3 sama dengan voltage pada kapasitor 1, 2. Kalau kita ada voltage 1, 2, bolehlah kita cari voltage 3. So, tengok balik gambar rajah yang asal, gambar rajah ini. Kita dapati bahawa kapasitor 1 dan kapasitor 2 adalah series. Bagi voltage untuk kapasitor yang series,
Total voltage untuk kapasitor yang series sama dengan voltage 1 tambah voltage 2. So ini equation yang kita akan pakai untuk cari voltage 3. Okey. V1 tambah V2. V1 V2 tadi kita dah kira. V2 kita dah kira tadi sama dengan 0.3333 volt. Yang kita tak ada sekarang ni adalah V1. V1 juga kita cari saja macam mana kita cari V2 tadi. C1 is equals to Q1 over V1. C1 is equals to 3 microfarad. Q1 is equals to 2 microcoulomb. Okay. Divided by V1. Dan kita solve equation ini untuk cari nilai V1. Kita akan dapat nilai V1 sama dengan 0.6667 volt. Okay, jadi bolehlah kita cari V12. Okay, yang mana V12 is equals to V1 plus V2. So 0.667 plus 0.3333, awak akan dapat V12 sama dengan 1 volt. Dan nilai V12 itu samalah dengan nilai V3. Okey, sama dengan nilai V3. So kita tulis jawapan V3 sama dengan 1 volt. Baik, mana markah kita dekat sini? Markah kita dekat sini yang pertama sekali awak dapat konsep bila awak tulis V12 is equals to V1 plus V2. Kemudian semasa awak mengira V1 dapat markah gantian. Masa kira nilai V1 dapat markah gantian. Dan akhir sekali awak akan dapat jawapan dan unit 1 volt. Okey. So itu untuk soalan nombor 2. Seterusnya saya nak gerak pada soalan nombor 3. Soalan nombor 3A awak semua boleh tengok daripada nota kuliah masing-masing. Yang mana saya highlightkan 3 keyword. Untuk 3A dia suruh describe microscopic model of current in metal lah. Okay. Dalam metal, apabila tidak ada electric field, when there is no electric field, when the electric field is absent, free electron in metals undergoes random motion. Itu yang pertama kita nak sebut. Yang kedua kita sebut, when electric field is applied across the conductor, the electrons, plural dekat situ, drift in the opposite direction of electric field. Okay, itu yang kedua. Arah elektron akan bergerak pada arah yang opposite dengan electric field. Arus. Arus. Ini yang maksud dengan microscopic model of current ni. Bagaimana arus boleh terhasil? Current boleh terhasil. Current terhasil apabila elektron bergerak. Dan arah current adalah opposite dengan arah elektron. So 3 benda kat situ. Setiap satunya 1 markah. So ada 3 markah pada soalan 3A. Baik, seterusnya saya akan bincangkan soalan 3B. Soalan 3B ni ada banyak pula resistor dekat sini. Okay, so kita tengok, refer to the figure 3 below, calculate the effective resistance. Okay, so untuk perbincangan ini, saya akan labelkan resistor 5 ohm sebagai R1, 19 ohm sebagai R2,
8 ohm sebagai R3, 15 ohm sebagai R4, 9 ohm sebagai R5 dan 2 ohm sebagai R6. So kalau kita nampak dekat sini R1 and R2 are series. Jadi saya kira R12 is equals to R1 plus R2. So that is equals to 5 plus 19. So kita akan dapat sama dengan 24 ohm R12. Seterusnya, itu daripada gambar rajah. Yang pertama lah. Okay. Gambar rajah yang kedua, saya reduce circuit tu. R12 kita dah ganti. R1 dan R2 kita dah ganti dengan R12. Okay, so ini R3, R4, R5 dan juga R6. Daripada gambar rajah ini, kita dapati bahawa R12 dan R3 share two common nodes ataupun two common junction. Therefore, kita boleh cakapkan bahawa R12 dan juga R3 adalah paralel. So, kalau paralel, kita akan gunakan rumus paralel. R123, saya terus inversekan ya. Sama dengan 1 over R12 plus 1 over R3 to the power of negative 1. Substitutekan nilai. Kita akan dapat 1 over 24 plus 1 over R3 tadi bersamaan dengan 8 ohm. 1 over 8 to the power of negative 1. Dan saya akan dapat R123 sama dengan 6 ohm. Proses seterusnya, kita gabungkan R12 dan R13. Kita reduce lagi kita punya circuit. So R12 dan R13 kita gabungkan menjadi satu resistor R123, R4, R5 dan juga R6. Kita dapati di sini R4 dan R123 adalah series. Therefore R123 4 ada yang nak tanya soalan ke? Ada yang angkat tangan? Silakan. Okay, dia tekan R1234 is equals to R123 plus R4. So, kita dapat R123 tadi sama dengan 6, R4 sama dengan 15 ohm. Okay, R4 sama dengan 15 ohm. So, 6 plus 15. So, kita dapat R1234 is equals to 21 ohm. Okay, dan kita reduce lagi circuit kita. R123 dan R4 kita gabungkan jadi R1234. And then yang ini R5, ini R6. R1234 dan juga R5 share two common junction. Jadi dia adalah paralel. So R1234, R5 adalah paralel. Jadi saya gunakan rumus paralel. R12345 is equals to 1 over R1234 plus 1 over R5 to the power of negative 1. So kita gantikan untuk cari R12345 sama dengan 1 over R1234 is 21 ohm plus R5 sama dengan 9 ohm to the power of negative 1 dan awak akan dapat R12345 is equals to 6.3 ohm. Kita reduce lagi circuit. Kita sekarang dah tinggal dua saja resistor. R1234 dan R5 kita dah boleh gantikan dengan satu saja resistor, ini R12345 dan R6. Dan kita tengok dalam gambar rajah ini R12345 dan juga R6 adalah series. Therefore kita tambahkan dia secara series.
Dan ini adalah yang terakhir lah. Effective resistance kita sama dengan R12345 plus R6. So itu sama dengan 6.3 plus 2. R6 sama dengan 2 ohm. So kita akan dapat effective resistance dalam circuit ini adalah 8.3 ohm. Jadi sebelum awak semua lupa apa yang kita bincangkan, mari kita tengok apa markah kita pada pengiraan ini. Okey, so kalau saya lukis banyak gambar kat sini. Markah kita kat sini, masa kira R12 gantian 1 markah, masa kira R123 awak akan dapat markah gantian juga 1 markah. Masa awak kira R1234 juga awak dapat gantian 1 markah. Masa awak kira R12345 dapat juga gantian 1 markah. Dan yang terakhir sekali, masa kira efektif resistance dapat gantian jawapan dan unit 1 markah. Okay. So total untuk soalan itu ada 1, 2, 3, 4 dan 5 markah. Okay, 5 markah saja. Okay, so 5 markah sahaja. Okay, so seterusnya soalan 2. Soalan 2 ni saya nak ambil gambar yang ni. Okay, gambar yang terakhir yang kita gunakan masa kita reduce circuit tadi. Soalan yang kedua, dia kata, the current that flows through 2 ohm resistor. Kalau kita tengok daripada gambar ni, 2 ohm resistor itu adalah R6 lah. So basically, kita nak cari I6 lah. Okay. Dan kita tengok dalam gambar ini, I6 sama saja dengan I1235 sama saja dengan efektif current ataupun total current. Pasal apa sama? Pasal dia dah series dah ni. Dia dah series. So I efektif. Jadi basically kita cari je lah total current. Total current boleh kita cari dengan gunakan rumus V total is equals to I total times R total. Okay. So dalam gambar rajah ini dia dah bagi total voltage sama dengan 70 volt. Okay, I total darab R total sama dengan 8.3 ohm yang kita kira tadi. Jadi kita boleh dapat effective current ataupun total current di sini bersamaan dengan 2.04 ampere. Okay, tapi jawapan kita apa? Jawapan kita kenalah tulis I6. Saya dah tersasul. I6 sama dengan 2.04 ampere. Itu markah, itu jawapan akhir kita. Okay, mana markah kat sini? Markah kat sini ada 2. Yang pertama sekali awak tulis I6 sama dengan I1, 2, 3, 4, 5 sama dengan I efektif. Itu dapat konsep 1 markah. And then setakat apply V sama dengan IR ini, ganti jawapan dan unit. 1 markah. Ya, habis sudah soalan 3. Total markah ada 7 markah. Untuk soalan 3B. Total markah untuk soalan 3 ni ada 10 markah. Dan kita dah pun sampai pada soalan terakhir kita. Soalan ini berkaitan dengan potentiometer. Mari kita tengok soalannya. A potentiometer is used to measure the EMF of a thermocouple as shown in figure 5. The driver cell has an EMF of 2 volt and its internal resistance is negligible. So tak ada internal resistance pada bateri kita 2 volt.
The slide wire AB is 1 meter long. I'm going to write that down. LAB sama dengan 1 meter. Saya akan pakai unit cm je lah. Okay. 100 cm. Dan resistance AB sama dengan 5 ohm. When the galvanometer is balanced, the length AJ sama dengan 65.5 cm. Okey, unit LAB dengan LAJ tu unit dia sama. Tak kisahlah awak nak pakai meter ke cm ke, boleh asalkan unit dia sama. Yang penting saya nak cancel out unit tu sekejap lagi. So kita nak kira EMF. Kita nak kira EMF. J tu apa? J tu joki lah kat sini. Ada titik J kat sini. Konsep dalam potentiometer ini adalah kita nak tengok ratio voltage dan juga ratio length. Okay. So ini EMF yang kita nak cari. Bila galvanometer reading is 0 ataupun bila ayat perkataan galvanometer is balanced, keyword yang kita nak ada kat situ adalah konsep apabila kita cakap galvanometer reading is 0. Kenapa galvanometer reading is 0? Why? Because the potential difference VAJ. Because the potential VAJ is equals to EMF. Maksudnya tidak ada potential difference daripada yang atas ni, 2 titik atas ni dengan 2 titik bawah ni. Kalau ada point kat sini. Bila tak ada potential difference, maka tidak ada arus mengalir dalam circuit yang bawah ni. Maka voltage VAJ sama dengan voltage EMF. Jadi, kalau kita tengok dalam silibus, okay, rumus asal dia adalah apa? EMF 1 over EMF 2 sama dengan L1 over L2. Tapi dalam gambar rajah ini, okay, apa yang kita boleh tulis adalah okay, VAB. Okay, basically saya nak cakap kita kena cari voltage dengan length yang berkaitan. Voltage dan juga length yang berkaitan. Dalam kes ini, VAB length dia LAB. VAJ length dia LAJ. Okay. VAJ tadi sama dengan apa? VAJ tadi sama dengan EMF. Jadi saya boleh tulis equation kita. VAB over EMF is equals to LAB over LAJ. Apply saja. Okay. So ingat ya, kita cari voltage dan juga length yang berkaitan dengan voltage itu. Baik. LAB dah ada, LAJ dah ada. Ini dua benda dah ada. Yang kita nak cari EMF. VAB sama dengan berapa? So persoalan kita sekarang ni VAB sama dengan berapa? Kalau kita ada VAB, selesai dah ni. Kita lihat kembali gambar aja. Kita tak boleh kata VAB sama dengan 2 volt. Mengapa kita tak boleh kata VAB sama dengan 2 volt? Kerana wire AB itu tidak bersambung terus dengan voltage 2 volt. Sebaliknya ada satu kawan kita kat sini, resistor 50 ohm yang kita sambungkan secara series dengan wire AB. Okey, secara series dengan wire AB. Jadi dekat situ, kalau saya labelkan ini sebagai R lah. Okey, resistor itu R50 ohm. Yang wire kita ada resistance RAB. Dia dipasang secara series. Resistor ni dengan wire ni dipasang secara series. Maka kita boleh cari VAB dengan menggunakan potential divider.
VAB sama dengan RAB over R plus RAB times V, total voltage. Okay, so itu sama dengan RAB 5 ohm bahagi dengan 50 tambah 5 ohm darab dengan 2. Kita akan dapat total voltage V bersamaan dengan VAB VAB bersamaan dengan 0.1818 volt. Jadi sekarang barulah kita boleh masukkan dalam kita punya equation VAB over EMF is equals to LAB over LAG. Ini ratio. Kalau kita tulis equation ni sebagai EMF over VAB is equals to LAJ over LAB juga boleh. Tidak ada masalah. Okey, boleh, tak ada masalah. Dia ratio. Yang penting pasangan dia kena betul. EMF panjangnya LAJ, VAB panjangnya LAB. Baik, masukkan value 0.1818 volt over EMF is equals to 100 cm over 65.5 cm. Unit kita sama sebab kita nak potong dia ratio. Kita rearrange untuk dapat nilai EMF bersamaan dengan 0.1191 volt. 0.1191 volt. Markah mana kita dapat? Okey, markah kat mana? Dah pelajar semua dalam konsep potentiometer. Ini konsep dia yang kita nak cari ni. Bila galvanometer reading is 0, VAJ sama EMF. Itu dapat konsep satu markah. Seterusnya apabila awak membuat penggantian semasa awak kira VAB dengan menggunakan potential divider, itu satu markah. Satu markah. Okey, kemudian buat penggantian dalam rumus VAB over EMF sama dengan LAB over LAJ, gantian satu markah, dan jawapan akhir dan unit yang betul satu markah. Jadi total markah untuk soalan 4, A adalah 4 markah. Kim, syarah awak ada ajar cara yang lain untuk buat benda ni. Ada yang suruh lukis table dan sebagainya. Tapi apa pun cara, konsepnya basically kita nak tengok voltage apa, length apa. Voltage apa, length apa. Kena cari pasangan voltage dan juga length itu. Ada yang tablekan benda tu pun boleh juga. Baik. Terusnya, soalan yang terakhir ini amatlah mudah. Soalan yang terakhir ini amatlah mudah. Ini berkaitan dengan potential divider. Okey, apabila dua resistors kita susunkan secara series, maka kita boleh dapatkan voltage yang lebih kecil daripada voltage bateri. Pasal apa? Voltage pada resistor 1 tak sama dengan resistor 2. Soalan dia dekat sini, diminta if a voltmeter of resistance 4000 ohm is connected across the output, find the reading of the voltmeter. So, gambar tu pun tak nampak dah, kita nak cari reading pada resistor 2 lah. Okay, so V2 yang kita nak cari ni. Oops. Okay, kita nak cari V2. Okay, so V2 sama dengan R2 bahagi R equivalent R1 plus R2 lah. Times dengan V total. Okay, so itu sama dengan 4000 over 4000 plus 8000 times 12. Dan awak akan dapat nilai V2 bersamaan dengan, saya dah buat dah semalam ni, tapi tulisan saya buruk. 4 volt ke 9 volt ni? 4 volt. Okay, 4 volt. Okay, itu jawapan akhir bagi soalan 4. B.
Okey, markahnya kat mana? Okey, markah dia yang pertama sekali. Konsep. Bagi rumus tu dapat markah konsep, gantian dan jawapan yang unit yang betul. So ada 3 markah di situ. Total markah untuk soalan nombor 4 adalah 10 markah. Okey, itu sahaja perbincangan permata gemilang, program permata gemilang. Awaklah permata-permata yang ada ni, mudah-mudahan gemilang nanti di atas usaha yang awak lakukan untuk hadir pada kelas tambahan pada hari cuti, hari Jumaat ini, pagi pula tu. Saya ucapkan terima kasih kerana hadir dan kerana mendengar perbincangan kita. Awak ada apa-apa soalan ataupun tidak? Tak ada je. Ada Syah. Alhamdulillah. Kalau tak ada itu tandanya mungkin saya punya penjelasan itu jelas. Mudah-mudahan jelas. Mudah-mudahan awak semua pandai. Saya akan upload recording ni nanti dalam grup Telegram untuk awak rujuk perbincangannya. Dan ada masa 15 minit lagi ni kan. Patutnya tamat 9.45 saya tamatkan awal. Sebab kita punya perbincangan telah pun tamat awal. Saya nak remind semua pelajar, sila isi kehadiran. Ni semua rajin-rajin dah hadir ni, jangan lupa isi kehadiran. Sila isi kehadiran. Macam mana nak isi kehadiran? Saya dimaklumkan awak semua dah tahu macam mana nak isi kehadiran. Saya sendiri pun tak tahu macam mana awak nak kena isi kehadiran ni. Jadi boleh tanya kawan-kawan macam mana cara nak isi kehadiran. Yang penting jangan lupa isi kehadiran. Katanya ada QR code pada poster. Ada QR code pada poster. Jadi isi kehadiran PPG Physics pada pagi ini. Okey, kalau tidak ada apa-apa lagi, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, salam sir. Thank you sir. Salam. Thank you sir. Terima kasih Syah. Thank you, sir. Terima kasih bersama. Terima kasih, sir. Tak ada quiz ke? Ada yang tanya tak ada quiz ke?